Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Terima kasih kerana anda dapat bersama-sama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan berita terkini pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Komen anda amat dihargai. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda supaya kita dapat menambah baik channel ini pada masa yang akan datang. Berita terkini bermula dalam kiraan 1, 2, 3. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini dipetik daripada dhmarket.com. Bertajuk, adakah Zahid Hamidi akan memecat Ismail Sabri daripada UMNO jika pemilihan parti tidak dibenarkan ditangguhkan, kata Lim Kit Siang. Berita penuh. Kuala Lumpur. Veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan jika Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan memecat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO jika pendaftar pertubuhan ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO untuk menangguhkan lagi pemilihan parti UMNO sehingga selepas pilihan raya umum ke-15. Dalam satu kenyataan pada Rabu, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan pada Selasa berkata selain mematuhi ROS dan mengadakan pemilihan dalaman seperti yang dikehendaki, UMNO telah plan B jika ROS menolak pindaan perlembagaan UMNO, walaupun beliau enggan mendedahkan apa itu plan B. Katanya, saya bersetuju sepenuhnya dengan Ketua Pembangkang Johor dan Timbalan Setiausaha Agung DAP, Liu Chin Tong, bahawa UMNO menjadi punca ketidakstabilan politik, menyebabkan negara mengalami 2 pertukaran kerajaan dan kini mahu memusnahkan kerajaan ketiga dalam tempoh 4 tahun, katanya. Tambahnya lagi, Liu berkata rakyat Malaysia mesti bersetuju untuk menolak gabungan Barisan Nasional pimpinan UMNO jika mereka mahu masa depan yang lebih baik, kata Lim. Ketua DAP itu menambah beliau memahami kekecewaan Liu kerana pemimpin baru UMNO tidak meremajakan parti itu berikutan kekalahannya dalam pilihan raya pada 2018, sebaliknya memilih untuk menimbulkan kebencian terhadap kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, ini paling ketara dalam kepalsuan yang dilakukan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan baru-baru ini yang menekankan bahawa tiada perubahan dalam pendirian UMNO BN terhadap skandal kewangan 1MDB yang mega berbilion yang dahsyat. UMNO telah berpecah kepada 2 kem, kluster mahkamah dan kluster kabinet, tetapi semuanya bersama-sama dalam kluster 1MDB, katanya lagi di dalam kenyataan itu. Sekian berita ini dipetik daripada dhmarket.com. Bertajuk, adakah Zahid Hamidi akan memecat Ismail Sabri daripada UMNO jika pemilihan parti tidak dibenarkan ditangguhkan, tanya Lim Kit Siang. 13 Julai 2022. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Saya masih lagi berada di jambatan gantung ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang baru kita terima. Perbicaraan 1MDB Tenuh Najib Razak. Di mana dilaporkan di Edge Market, satu portal antarabangsa yang ditonton oleh seluruh dunia. Perbicaraan melibatkan Husni, iaitu bekas bos-bos juga di dalam 1MDB, di mana peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Shafie Abdullah berkata bahawa beliau bertanggungjawab dengan kerugian yang besar kerana beliau menandatangani dokumen. Walau bagaimanapun, Husni menjawab dengan nada yang agak marah kerana dia kata dia sudah berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada bosku Najib Razak, kemudian dia kata dia hanya menurut arahan saja, menurut perintah sahaja. Sebelum ini di dalam perbicaraan itu juga Husni turut menyatakan bahawa dia sebenarnya sudah pun meminta penjelasan dan sebagainya daripada Najib Razak, tapi Najib Razak tidak menjawab. Tidak
bukan tidak menjawab, tetapi menurut beliau tidak ada kepedulian yang serius. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kasihanlah kalau Husni menjadi kambing hitam dalam kes ini. Kerana saya pun setuju bahawa yang betul-betul berkuasa, yang betul-betul memberikan perintah, yang betul-betul ada power untuk sama ada meluluskan atau tidak itu Najib Razak. Okey. So, kalau nak tahu siapa yang bertanggungjawab, bagi saya kedua-duanya harus ada tanggungjawab bersama dengan kerugian besar di negara Malaysia itu, iaitu dana kewangan kekayaan negara Malaysia. Walau bagaimanapun, Najib tetap perlu menggalas tanggungjawab yang paling besar, kerana dia adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Bukan saja Perdana Menteri, tetapi dia juga adalah Menteri Kewangan, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi dia perlu mengetahui segala selok-belok. Mustahil dia tak tahu. Mustahil dia tak tahu. Tapi dia selalu kata tak tahu. Jadi kita percayalah bahawa dia tak tahu. Cuma saja dia ada tim sepatutnya untuk membuat kajian lebih mendalam sebelum melaksanakan apa-apa kerjasama atau membentuk syarikat. Apalagi kalau melibatkan wang, dana kekayaan Malaysia yang bernilai berbilion-bilion. Okey, so sudah sampai di seberang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, satu saja harapan daripada saya, daripada rakyat Malaysia, adalah supaya kes ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan adil, untuk memastikan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan undang-undang, rukun negara kita terjaga dengan baik. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Salah tetap salah. Walau bagaimanapun, perbicaraan harus adil dilaksanakan untuk memastikan bahawa Okey. Baru kawan tadi suruh promosi. Saya berada di Kalangadan. Di Kalangadan, Kampung Kalangadan di Kota Belud. Kalangadan Eco Park. Memang sedap tempat ni. Udaranya nyaman. Sekarang sudah panas, tapi kerana udaranya nyaman, sangat bagus. Semua rakyat negeri Sabah, negara Malaysia, kalau kamu ada masa boleh datang ke sini. Ini tempat entrance dia. Dia punya staff semuanya memang best. Semua mesra-mesra. Ada tempat makan juga. Ada tempat makan. Kemudian entrance dia ada tempat makan. Dan ini tempat stay. Ada tempat stay. Tempatnya memang bersih. Baguslah. Saya suka tempat ini. Satu hari nanti mau balik di sini lagi. Sebab tempat ini bersih dan terjaga dengan baik. Kita harap semoga tempat-tempat begini akan terus dijaga untuk memastikan kelestarian dan memastikan supaya anak cucu kita nanti ada tempat untuk mereka berkunjung sekali lagi. Alright, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.